Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita. Saya akan bersama dengan dua orang rakan wartawan kami yang kini berada di World Trade Center WTC untuk berceritakan mengenai seorangnya cerita mengenai laporan khas yang bakal disiarkan pada hujung minggu ini, tetapi cukup signifikan dengan penularan COVID gelombang ketiga ini dengan mengaitkannya kepada bagaimanakah pendatang tanpa izin yang mungkin memberikan sikit sebanyak kesan kepada penularan COVID gelombang ketiga. Itu Faris Azman akan cerita. Tetapi dalam pada kita bercerita mengenai COVID, kita bercerita juga mengenai politik, apa kata orang ramai mengenai gencatan politik yang berlaku dan juga pergolakan politik yang berlaku dalam masa seminggu ini. Itu Hasimi akan bersama dengan kita dalam blok kedua nanti. Faris Azman, apa khabar di WTC? Kalau dapat dikongsikan ceritanya. Faris, setahu saya dalam tugasan hari ini sepatutnya membuat liputan mengenai orang ramai yang mungkin terjejas kerana gangguan bekalan air. Tapi kita tahu kebanyakannya ataupun gangguan bekalan air di Lembah Kelang sudah pun pulih sepenuhnya pada jam 6 pagi tadi. Faris sempat juga ke PPRT Kerinci katanya tadi. Tapi ceritakan juga mengenai laporan khas yang bakal disiarkan pada hujung minggu ni. Pasal apa dan juga apa signifikannya dalam konteks pada hari ini? Okey, terima kasih Zul. Pagi tadi saya telah pergi ke PPR Kerinci untuk melihat bagaimana dengan keadaan air. Pada masa yang sama kita tahu pada pagi ini air telah pun pulih sepenuhnya di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan banyak lagi kawasan-kawasan terjejas sebelum ini. Jadi dapatlah juga kita mendapatkan input sedikit mengenai dengan bagaimana penduduk, sebab isu air ini bukan isu yang boleh dikatakan baru saja berlaku, tapi dalam tempoh setahun sebenarnya kalau kita tahu lebih daripada 12 kali isu mengenai dengan air ini berbangkit, termasuklah yang baru-baru ini menyebabkan LRA fasa 1, 2, 3 dan juga Rantau Panjang terjejas akibat pencemaran dan sebagainya. Jadi itu isu air. Tetapi apa yang nak saya cakap mengenai dengan benda kedua ataupun perkara kedua, iaitu apa signifikannya parti ini dengan sepadan negara dengan COVID-19. Dalam special report ataupun liputan laporan khas saya sebenarnya Zul, sebenarnya parti yang menyebabkan juga antara berlaku penularan COVID-19 gelombang ketiga ini yang lebih pantas. Gelombang ketiga yang tidak dapat kita jangka daripada satu angka pada Ogos lalu, di mana satu kes, dua kes, satu angka, ketika ini 3 angka. Dalam tempoh beberapa hari kita melihat 700-800 kes positif baru COVID-19. Jadi sebenarnya laporan khas ini menjurus kepada apa yang berlaku pada September lalu. Kalau kita tahu di kluster Benteng LD, 2 pendatang tanpa izin yang didapati positif COVID-19 telah menularkan wabak ini apabila mereka ditangkap dan ditahan oleh pihak berkuasa, anggota keselamatan ketika Ops Benteng dan juga operasi-operasi berkaitan untuk mencegah parti. Dan mereka ini positif COVID-19 dan telah pun inilah sebenarnya permulaan bagaimana gelombang ketiga itu bermula di negara ini. Apabila parti-parti ini wabak COVID-19 berada mungkin di penjara, kalau kita tahu KKM ataupun Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nohisha Abdullah mengatakan bahawa kita tahu kluster di penjara ini makin banyak berlaku penularannya. Dan ia di Kedah, Pulau Pinang, tetapi di Sabah itu lebih terjejas berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Faris, kalau kita melihat mengaitkan parti dan juga COVID satu perkara, akan tetapi mungkin individu yang Faris dapat temubal itu sangat penting untuk kita memahami situasi sebenar. Dan juga kalau setiap hari bila Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut mengenai Ops Benteng, berapa ramai ditahan dan sebagainya, mungkin ramai di antara kita tidak betul-betul memahami bagaimanakah skop tugasan dan juga operasi itu dilakukan. Siapa yang Faris interview dan juga bagaimana perinciannya itu dikupas dengan baik dalam laporan khas Faris? Baik, saya interview Komander National Task Force. Kalau mungkin rakyat tidak tahu sebenar ataupun tidak peka mengenai apakah National Task Force. National Task Force ini merupakan telah pun ditubuhkan baru-baru ini dalam mungkin kita katakan dalam kurang setahun untuk memastikan isu parti ini dapat dikekang. National Task Force berpayung di bawah ataupun 19 agensi berpayung di bawah NTF ini bekerjasama dari sudut ATM, PDRM, Immigration, Custom Diraja Malaysia, AXEM, KKM,
perhiditan dan sebagainya, mereka berpayung bawah NTF. Jadi mereka ini digerakkan di seluruh sepadan negara. Kalau kita tahu sebenarnya, Zul, sepadan negara iaitu lebih daripada 5,400 kilometer panjangnya. Jadi agensi-agensi ini menguatkuasakan untuk memastikan tiada parti-parti masuk, dan ketika penularan wabak COVID-19, musuh negara kita adalah COVID-19 ketika ini. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk memastikan SOP dan juga sepadan negara kita tidak ditembusi oleh pendatang tanpa izin, kerana mereka ini kebanyakannya mereka positif COVID-19. Jadi kalau kita bendung dari dalam, tetapi dari luar ini terus masuk, penularan COVID-19 itu tidak dapat dibendung dan ia akan berterusan. Dan kita nampak PKPB dan sebagainya. Jadi apa-apa saja selain rakyat, sebenarnya sepadan negara ini yang perlu kita tekan sebenarnya. Faris menemui Buah Laksmana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah. Kita dengarkan sedikit sedutan interview tu. Nanti saya nak tanya lagi bagaimanakah mendapatkan slot dan sebagainya. Pada ketika ini, kita saksikan sedikit sedutan daripada temu Bual Faris bersama dengan Komandan NTF. Memang banyak sangatlah ya, dalang-dalang ni. Kalau you tengok statistik kita orang ni, 700 lebih tekong yang telah ditangkap ya. Dalam 700 lebih tekong ni boleh dikatakan 400 lebih ni orang Malaysia ya. So memang boleh dikatakan syndicate work lah boleh dikatakan banyak masalah parti ni adalah syndicate work. Benda ni dah lama. So banyak ada golongan di Malaysia dan juga di luar sana yang menjadikan ia sebagai pekerjaan mereka. So memanglah. So tu yang semacam you sebut tadi, kita harap supaya hukuman yang lebih berat dan sebagainya, dan ia perlu dicontohi untuk menakutkan yang lain-lain. Apapun saya minta lah supaya rakyat di luar sana membantu kami di benteng ni, di MTM ni, supaya kalau ada perkara yang disyaki itu tolonglah sampaikan melalui hotline. Faris menemu Bual Komander di MINDEF ataupun di mana Faris? Dan Faris ni antara wartawan yang di kalangan wartawan macam beruntunglah dapat keluar dan juga menemu Bual. Jadi ada rakan-rakan di Bukit Kewangan rasa macam rakan-rakan dalam BTC je dapat interview. Jadi mungkin dapat ceritakan di kala gelombang ketiga ni berlaku dan juga merisikokan diri juga untuk keluar membuat liputan dan sebagainya, Faris. Baik, ya, saya interview Laksmana sebentar tadi, Laksmana Madya Dato' Aris Aris Adi Tan Abdullah di MINDEF untuk bertanyakan, walaupun risiko gelombang ketiga sebenarnya Zul, tetapi kita berada dalam di sini, kita akan terus untuk keluar untuk mendapatkan maklumat, kerana kita melakukan Skype. Pada masa yang sama kita akan bertemu satu-satu, one to one interview kalau kita katakan, tapi SOP itu adalah, jadi risiko itu ada, tetapi bagi saya penting untuk kita mendapatkan maklumat dan kita memberikan mesej yang sangat penting kepada rakyat Malaysia. Kerana kalau kita berbalik kepada isu NTF ini ataupun isu sepadan negara ini, bukan anggota penguatkuasa keselamatan saja yang bertugas, yang mereka ini bertanggungjawab, tetapi rakyat juga. Kalau kita tahu hotline NTF telah pun dibuka sebelum ini, ramai yang telah pun memberikan maklumat mengenai dengan isu unsur-unsur pergerakan parti, sindiket-sindiket parti, dan tangkapan banyak dilakukan sebenarnya. Jadi untuk mengekang perkara-perkara ini dari berterusan, isu-isu parti ini, kalau dulu pemerdagangan manusia saja, tetapi kali ini COVID-19. Jadi ia sangat-sangat penting mengenai dengan keselamatan negara, keselamatan rakyat yang akhirnya terjejas saudara kita. Jadi kita harus bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan. Mereka telah pun membanting tulang, berkorban di tepi pantai, di laut, udara, darat. Mereka melakukan segala perkara yang mereka boleh buat, kerana kalau ikut risikan, lebih daripada 600 lorong tikus baru dikesan. Jadi apabila lorong-lorong ini, menurut Laksmana Madya Dato' Aris, perkara ini telah dikekang oleh pihak berkuasa, tapi lorong-lorong tikus ini sentiasa ada, kerana mereka datang ke Malaysia untuk kelangsungan hidup, mereka untuk bekerja dan sebagainya, pemerdagangan manusia. Jadi mereka akan pergi dan mereka akan ikut apa sahaja cara untuk masuk ke negara kita di Malaysia ini, dari negeri Sabah, Sarawak ataupun di utara tanah air, di mana-mana saja ada lorong tikus yang akan mereka buat. Jadi hotline NTF dan juga rakyat sebenarnya perlu bekerjasama,
Kerana gelombang ketika ini adalah contoh terbaik untuk kita bekerjasama sebenarnya, Zul. Faris, ini fasa PKPB dan kita pun ada keterbatasan untuk mendapatkan visual dan juga cerita untuk menyiapkan laporan khas ini. Untuk menyiapkan satu laporan khas, sudah pasti ianya menuntut visual yang lebih banyak, gambar-gambar di lapangan. Dengan kita keterbatasan tak dapat keluar daripada Lembah Kelang ini, bagaimana Faris menggunakan kreativiti supaya laporan khas ini nampak lengkap, dan juga bagaimana pengalaman ketika berada di Perlis baru-baru ini untuk mengikuti Ops Benteng juga membantu pemahaman Faris untuk melakukan laporan khas ini? Baik, kita terbatas. PKPB macam Zul katakan, ya terbatas. Kita tak tahu macam mana untuk pergi. Kalau nak dapatkan video di Sabah, agak mustahil sebenarnya ketika ini, Zul. Tetapi pengalaman saya bersama dengan NTF di sepadan negara jiran dengan Malaysia di utara ni baru-baru ni. Jadi adalah visual-visual yang kita boleh gunakan. Itu antara visual yang mereka lakukan rutin harian di sepadan negara. Lebih 5,400 km ini. Itu antara rutin harian. Jadi boleh kita tunjukkan kepada rakyat. Ini antara yang boleh kita pakailah visual-visual itu. Tetapi ada juga takapan-takapan parti yang terbaru yang kita gunakan. Gambar-gambarnya, kejayaan-kejayaannya yang boleh kita mungkin visualize lah. Orang rakyat Malaysia boleh visualize. Ini yang dilakukan oleh pihak berkuasa, anggota keselamatan di sepadan negara. Pada masa yang sama, kerjasama rakyat juga amat-amat diperlukan ketika ini. Dalam masa seminit, Faris, apa kelainan yang Faris cuba bawakan dalam laporan khas ini dan kenapa ianya perlu ditonton menjelang hujung minggu ini? Baik, rakyat perlu tonton perkara ini kerana ini adalah perkara yang sangat serius. Ini adalah punca sebenarnya. Kalau kita tahu parti berada di penjara, tetapi bagaimana pula dengan ruang-ruang yang parti ini boleh masuk ke negara kita. Jadi ini adalah laporan khas mengenai dengan supaya rakyat tahu adalah masa yang terbaik untuk kita bekerjasama dengan pihak berkuasa. Kalau ada apa-apa unsur mengenai dengan parti dan sebagainya, perlu memberikan maklumatnya kepada pihak anggota keselamatan. Sebab dalam laporan ini kita akan katakan, kita akan berikan apakah cabaran-cabarannya dan apa antara future planning, apa yang kita perlu bentuk dari segi penguatkuasaan, SOP baru dan sebagainya. Jadi ini laporan yang perlu penonton tahu mengenai dengan COVID-19 dan parti di Malaysia. Itu hujung minggu ini. Terima kasih Faris kerana berkongsikan cerita dalam cerita pada hari ini. Selamatlah harapnya menyiapkan laporan khas tersebut. Terima kasih Faris langsung dari WTC. Selepas ini kita mahu bersama dengan Asimi Muhammad. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.